Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopa Channel. Masih lagi gempak dan hangat diperkatakan di media sosial sahabat semua. Apabila rakyat sekali lagi membuat pertanyaan. Dan ini karena rasanya rakyat begitu heran dengan calon daripada PAS untuk pilihan raya kecil di Dun Sungai Bakap. Ada yang mempersoalkan adakah calon daripada PAS ini sebuah kilang atau manusia sebab dikatakan mempunyai sijil ISO. Ya, seperti mana yang kita tahu, sijil ISO ini ya diberikan kepada sebuah organisasi, syarikat, kilang dan sebagainya. Tetapi ya, melalui pengumuman yang dibuat oleh pemimpin daripada PAS, kononnya dengan bangganya mereka mengumumkan calon mereka ini mempunyai sijil ISO. Wow, ini sudah suatu yang amat-amat mengejutkan kita sahabat-sahabat semua. Jadi ini pertanyaan ya daripada rakyat Malaysia, calon PN Sungai Bakap, orang ke kilang, ramai yang ketawa tak henti-henti ya dengan pengumuman yang dibuat oleh Tuan Ibrahim ini. Jadi sekali lagi sahabat semua, saya ingin membawakan anda untuk melihat apakah komen warga maya rakyat Malaysia ya berkaitan dengan perkara ini. Jadi ramai yang mengaku ketawa tak henti-henti. Selain meninggalkan komentar lucu, ia bertanyakan sama ada calon Perikatan Nasional ini yang bertanding dalam pilihan kecil di Dun Sungai Bakap ini sebuah kilang atau orang. Reaksi itu gara-gara sedutan pengumuman timbalan Presiden PAS, yaitu Tuan Ibrahim Tuanman di Majlis Pengisytiharaan Calon PRK Sungai Bakap yang tular di media sosial ketika ini. Yang lebih lagi beliau memiliki ISO 14001 tahun 2015. Sekarang ini sudah ISO 9000 ya. ISO 90000. Jadi ini bukan calang-calang tokoh kita, kata timbalan Presiden PAS yang juga mantan Menteri Alam Sekitar. Rata-rata pengguna media sosial terhibur dengan kebolehan lain macam yang dimiliki bekas eksklusif logistik Abidin Ismail sebagai calon PN pada PRK yang akan berlangsung pada 6 Julai nanti. Untuk rekod ISO 14001 ialah piawaian antarabangsa untuk sistem pengurusan alam sekitar yang paling banyak digunakan di dunia. Dan cuba cek MS Malaysia Standard, pensijilan yang ada logo gasing pun ada kon. Dengan penuh keyakinan dan sedikit riak umumkan ISO 14001. Lepas ni umum ada sijil halal. Mau keriau tuan guru bala dengar pengumuman. Dia punya performan macam kilang. Baru tahu ISO ni dianugerahkan kepada individu. Itu kata-kata sindiran ya daripada warga maya. Katanya lagi, puak-puak PAS ini data ada model. Agak-agaklah nak cerita pasal ISO. Syarikat saja ada ISO. Demikian antara deretan komentar berbau sinis yang ditinggalkan orang ramai di media sosial. Betul dah. Hanya kilang ya. Hanya kilang, organisasi kah atau syarikat kah yang diberikan ISO seperti ini. Tapi yang herannya begitu hebat ya PAS ini, timbalan presidennya mengumumkan kononnya ya hebat, bukan kaleng-kaleng, bukan calang-calang calon mereka, katanya kerana ya memiliki ISO 14001. Hebat. Dan kita tahu lagi sekarang ini PRK sedang berjalan ceramah di sana sini, dan perkara pertama yang pembangkang buat adalah menunggang isu berkaitan dengan subsidi bersasar ya yang dibuat oleh kerajaan persekutuan khususnya. Jadi hari ini untuk kita mendengar lebih jelas lagi, benarkah subsidi ini ditarik, ya, tidak memberi puncak kenaikan harga dan sebagainya. Jadi mari kita lihat ya ahli-ahli ekonomi ya, yang pakar-pakar dalam bidang ini. Adakah benar tuduhan yang dibuat seperti Abakau, seperti MB Lato-Lato, Walaun-Walauntit di media sosial. Jadi hari ini ahli-ahli ekonomi berkata, sasar subsidi pacu rating kredit Malaysia. Itu antara kenyataan ya daripada ahli-ahli ekonomi ataupun pakar ekonomi. Jadi adakah
adakah maksud rating kredit Malaysia ini difahami oleh walaun-walauntit, lebay-lebay, yang ada ISO dan sebagainya. Jadi mungkin ya kita pun agak bingung ya, adakah mereka faham ataupun buat tak faham. Jadi mari kita ikuti kenyataan daripada ahli ekonomi, iaitu Ketua Ekonomi Bank Muamalat Malaysia, Afzanizam Rasid berkata, ia susulan penyasaran subsidi minyak diesel. Katanya pelaksanaan penyasaran subsidi membawa Malaysia kepada peningkatan penarafan kredit, memandangkan kerajaan serius untuk melakukan reform ekonomi dan penyatuan fiskal, kata ahli ekonomi itu. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim telah menggantikan subsidi menyeluruh yang menyebabkan negara menanggung kos sebanyak 81 bilion ringgit setahun pada tahun lalu dengan penyasaran bantuan demi mengurangkan defisit bajet 2024 kepada 4.3% daripada kadar keluaran negara KDNK berbanding 5% pada tahun 2023. Mulai 3 Jun yang lepas, harga runcit diesel ditetapkan kepada RM3.35 seliter di Semenanjung menerusi penyasaran subsidi. Bagaimanapun, program Budi Madani menyediakan bantuan bulanan sebanyak RM200 kepada pemilik kenderaan dan perniagaan terpilih sebagai meredahkan kenaikan bahan bakar itu. Jadi bantuan RM200 ini sebenarnya untuk menampung kenaikan daripada RM2 berapa ya, RM2.25 kah? Maafkan saya kalau saya lupa, kepada RM3.35. Jadi itu antara harga gapnya di sana tu ditampung dengan menggunakan RM200. Diberikan bukan sekali tetapi setiap bulan. Jadi Ketua Ekonomi Bank Muamalat Malaysia, Afzanizam Rasid berkata, walaupun mengundang kritikan, langkah ini membawa isyarat kepada agensi penarafan kredit antarabangsa seperti Moody's, Fitch Rating dan S&P Global Rating bahawa kerajaan mengambil tindakan dalam rancangan penyasaran subsidi. Katanya penarafan kredit mampu untuk menyumbang kestabilan ekonomi negara dan juga pertumbuhan dengan merendahkan kos pinjaman, meningkatkan keyakinan pelabur dan meningkatkan akses pasaran modal. Apabila kerajaan memaparkan disiplin kewangan, mereka akan mendapat semakan baik daripada agensi rating dan prospek lebih baik bergerak ke hadapan, katanya. Jadi kita sekarang di tahap stabil, namun jika penyatuan fiskal mendapat lebih anjakan, saya tidak terkejut, katanya, andai rating kita berubah kepada stabil, kepada positif, dan ia bagus untuk pasaran bond kita. Tahun lalu Moody mengekalkan penerapan kredit Malaysia pada A3 stabil dengan Fitch Rating meletakkan kepada BBB+ stabil dan S&P Global Rating pada A stabil. Semua tiga agensi penerapan kredit merujuk kepentingan mengurangkan jumlah tunggangan subsidi, tanggungan bukan tunggangan. Tunggangan tu pas ya, menunggang. Jadi jumlah tanggungan subsidi negara dan berbelanja berhemah ketika mengumumkan rating tahun lalu. Penyasaran subsidi diesel menjadi langkah ketiga dalam usaha kerajaan menstrukturkan semula peruntukan subsidi selepas penjimatan dianggarkan sebanyak 4.4 bilion ringgit menerusi peralasan tarif elektrik dan 1.2 bilion penjimatan kesan pengapungan harga ayam dan juga telur. Pengarah kanan ekonomi dari Universiti Malaya Golim Tai berkata, belanja tinggi subsidi yang digambarkan Anwar sebagai tertinggi di Asia menjadi kekangan Malaysia bergerak ke arah negara maju, mengambil kira dana tidak dapat disalurkan bagi tujuan pembangunan. Katanya lagi, penyasaran subsidi yang mampu menjimatkan 4 bilion setahun mampu mengurangkan perbelanjaan awam dan juga merendahkan defisit bajet. Jadi penyasaran subsidi melambangkan komitmen kerajaan melakukan penyatuan fiskal dan kestabilan ekonomi jangka panjang, katanya kepada FMT. Jadi perolehan dasar ini sebahagian bajet 2024 di mana unjuran pengurangan belanja subsidi dan bantuan sosial daripada 64.2 bilion ringgit pada tahun 2023 kepada 52.8 bilion menggariskan fokus strategi untuk meningkatkan kesihatan fiskal. Jadi ini antara sebab-sebab kenapa ahli-ahli ekonomi bersetuju dengan tindakan yang diambil oleh Perdana Menteri kita, antaranya untuk meningkatkan kesihatan fiskal negara kita. Dan antaranya juga adalah untuk mendapatkan rating untuk mendapatkan rating kredit Malaysia. Dan apabila kita mendapatkan rating kredit Malaysia yang lebih baik, nescaya para sahabat semua seperti mana yang dikatakan oleh ekonomi ini, ia boleh membantu negara kita untuk stabil dan juga
ya membantu untuk meyakinkan ya pelabur-pelabur ya untuk masuk ke dalam negara kita. Ya, ini sekaligus meningkatkan kos pinjaman juga ya kalau sekiranya kerajaan ingin membuat pinjaman dan sebaliknya. Dan juga yang paling penting adalah antaranya juga adalah meningkatkan akses pasaran modal. Jadi apabila ada pasaran modal itu bergerak, kita tahu ringgit ataupun nilai ringgit lain daripada negara lain akan masuk ke negara kita melalui pelaburan dan ia boleh diguna pakai dan nilai ringgit kita semakin mengukuh, sahabat semua. Jadi tapi yang pastinya siap orang pastikah kalau apa yang diterangkan oleh ahli pakar ekonomi ini diketahui ataupun difahami oleh geng-geng Perikatan Nasional, apatah lagi walaun-walauntit yang hanya mereka tahu ini tunggang isu-isu panas. Ya, mereka kata harga naik, sedangkan ya, subsidi minyak diesel ini masih ada, bukan ditarik sepenuhnya ya, masih ada. Dan kenaikan harga minyak itu karena itu adalah harga pasaran, tapi kerajaan memberikan RM200 ya untuk menampung gap kenaikan itu. Dan lain-lain peniaga kecil ini sering kali saya bayangkan katakan ya, saya mau katakan lagi supaya kita sentiasa ingat bahwa subsidi diesel itu tidak ditarik kepada pesawat, petani, nelayan, kenderaan, peniaga kecil, bas sekolah, lori dan sebagainya, mereka masih masih mendapat subsidi diesel. Jadi tidak ada alasan ya untuk mereka menaikkan harga. Itu dia sahabat semua. Satu perkara yang menarik ya untuk kita lihat bersama. Jadi sampai di sini saja. Sekiranya Anda mau berikan sebarang komen, pandangan berkaitan dengan calon daripada PAS ini juga, adakah beliau ini sebuah kilang ataupun manusia kerana ada sijil ISO? Itu satu persoalan yang menarik ya untuk kita fikirkan. Anda boleh berikan komen dalam ruangan komen. Jadi izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan tapapun kangkap 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dadah, tanya selera. Sekian saja daripada Alright Nampak Channel. Kita berjumpa lagi. Bye-bye.